wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam hormat, salam bahagia rakan-rakan pelajar, para pensyarah tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Ahlan wa sahlan dan selamat datang ke kuliah mingguan IPT anjuran Halalan Sisa Kedah. Halalan Sisa Kedah. Pada yang baru bersama saya, insya-Allah diucapkan ahlan wa sahlan, dan yang setia bersama kuliah kita, terima kasih kerana sudi bersama kami pada kali ini. Jadi kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. As-sirata al-mustaqim. Ghairil maghdubi. InsyaAllah bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya ingin membacakan sepotong doa ayat Quran insyaAllah dari surah Ali Imran juzuk ketiga muka surat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar doa permohonan. Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri sembahyang di mihrab. Katanya bahawasanya Allah memberikan khabar yang gembira untukmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yahya yang akan beriman kepada kalimah dari Allah dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh anak padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul? Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah melakukannya apa yang dikehendaki. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam.
melainkan dengan isyarat saja. Dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan zikir banyak-banyak dan bertasbih memuji Allah dengan mengerjakan sembahyang pada waktu malam dan waktu pagi. Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah mengerjakan sembahyang bersama-sama orang yang rukuk. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, sedang kau tidak bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan qalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang memelihara Maryam. Dan engkau juga, wahai Muhammad, tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berkelahi tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahwasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan menggunakan seorang anak yang kau kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan, diberi kemuliaan di sisi Allah. Sadaqallahu azim. Semoga dengan bacaan Al-Quran sebentar tadi kita dapat mengambil sedikit pengajaran, dan moga-moga dengan baca Al-Quran itu juga dapat memberi keberkatan pada majlis ilmu kita pada malam ini, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan, perempuan serta sahabat seperjuangan sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan bersama. Kita akan bersama dengan tetamu khas kita, iaitu Tuan Haji Muhammad Ismail bin Ibrahim, insyaAllah. Beliau akan menyampaikan kuliah bertajuk Asal Agama Nasrani, insyaAllah. Jadi insyaAllah sedikit berkaitan dengan agama Nasrani. Yang mana kita sebelum ni, tahun lepas dalam bulan 7 kita ada membincangkan tentang kristianisasi kita sebanyak 2 kali daripada penceramah yang beza, daripada jemputan yang beza. Dan kali ini kita nak mungkin nak revise sikit, kita nak tahu asal agama Nasrani. Yang mana adakah agama Nasrani yang kita tahu hari ini, adakah ajaran yang didakwahkan pada hari ini sama seperti zaman Nabi Allah Isa? Dan kita tahu tentunya tidak. Tapi adakah penyebaran itu atas dasar keagamaan semata, ataupun ada agenda di sebalik, ada motif di sebalik penyebaran agama Kristian itu tersendiri, insyaAllah. Baik, kita akan melihat apakah persepsi Islam terhadap Al-Masih Putra Maryam, insyaAllah. Baik, jadi sebelum saya menyerahkan mic kepada penceramah, insyaAllah saya nak minta para pendengar yang dirahmati Allah sekalian untuk semua kita perbetulkan niat perbaharui niat kita yang mana kita hadir pada malam ini untuk sama-sama kita mencedok sedikit ilmu, moga-moga bermanfaat untuk diri dan kita boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, insyaAllah. Dan niat belajar dan perbanyakkan niat, insyaAllah. Perbanyakkan niat. Semoga dengan setiap niat tu ada pahalanya, insyaAllah. Baik, saya menyerahkan list kepada Tuan Haji Muhammad Ismail bin Ibrahim, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara pengusi, saudara Muaz, pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah dan juga semua para hadirin sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama pada malam inilah.
selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat, kaum keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mujahidin dan anggota dan mereka yang berada dalam rombongan Rasulullah. Jadi pada malam ni insya-Allah dapat bertemu dengan antum semua. Rasa banyak bersyukur lah. Banyak bersyukur. Kerana dalam 2-3 minggu yang akhir ni tak dapat bersama kerana ada sedikit kecederaan, terpaksa rehat sikit. Dan keadaan Ana ni dia otak kaki dia tak boleh nak berjalan, makna dia tak boleh nak drive lah. Untuk 2 bulan ni Ana tak boleh nak drive. Jadi kena kaki kanan lah. Jadi tak maaf lah tak dapat sempurnakan kuliah PT lah. Walaupun alhamdulillah itu merupakan ujian-ujian yang kecil lah, tak yang kata lah, tapi mengingatkan kita tentang nikmat kita bersama Allah SWT itu sendiri. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama agak akademik sikit pada malam ni. Jadi Ana cuba sampaikan satu tajuk berkaitan tentang asal agama Nasrani itu sendiri. Jadi insya-Allah selepas ni mungkin antum boleh mintalah nota daripada Ana ataupun daripada urus dia pun ada Ana dah bagi dah. Jadi insya-Allah dapat tengok ni, tengok share screen ya. Dapat Dapat. Okey, alhamdulillah. Jadi pada malam ni Ana cuba mengumpas satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Shalabi ni. Yang buku ini terbitan Pustaka Nasional 1966. Dah 56 tahun dah. Dan pertama kali Ana jumpa dengan buku Dr. Ahmad Shalabi itu masa tingkatan 6 pada tahun 76 lah. So lama lah. Jadi yang kata, dan buku ni masih lagi dijual dalam Shopee ya, dalam RM20 8 kupang tu lah. Masih jual. Tapi kalau kita nak dapat buku dia tak dapat lah buku macam baru, pasal buku ni dah print lama dan dia tak ulang cetak. Jadi pada antum semua kalau nak beli, elok beli sekarang ni. Yang kata sementara stok masih ada lah, insya-Allah. Jadi apa yang Ana sampaikan merupakan kupasan daripada buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Shalabi. Dia banyak menulis buku-buku sejarah tentang agama perbandingan agama Masihi, agama Yahudi, agama Islam, dan juga tentang sejarah-sejarah anggota kerajaan yang lama. Dan Ana tertarik dengan personality dia, bukan pasal apa. Dia ni seorang academician yang pernah mengajar di Indonesia juga selama 5 tahun. Dan dia ni orang jenis akademik, betul bendui. Jadi dia tak fikirkan apa-apa, dia tidak terlibat mana-mana harakah Islam dan sebagainya. Tetapi terbitan-terbitannya, tulisan-tulisannya menjadi perhatian daripada golongan-golongan Kristian, Yahudi dan sebagainya, yang pada satu ketika dia pernah menyatakan hasrat untuk nak berhenti daripada penulisan. Tetapi bila diserang bertubi-tubi daripada pihak Kristian dan pihak Yahudi, hasrat dia untuk berhenti daripada penulisan buku-buku ilmiah itu, yang kata dia kata tak jadi. Jadi dia kata kalau macam tu, dia kata saya akan teruskan juga untuk menulis buku-buku ni. Jadi buku yang Ana tengok ni dalam perbandingan agama Masih ini. Jadi buku ni disusun berdasarkan pendidikan. Jadi dia ni rajin, seorang profesor yang sangat rajin, yang merupakan sari kajian yang sangat jitu
tunduk kepada alam pemikiran yang logik, yang waras, dan jauh daripada sentimen keagamaan. Mana dia bagi secara fair, secara ni. Kerana bahan-bahan yang dikumpulkan dalam buku ini disalin, dikutip dan dicedok daripada berpuluh-puluh buku mengenai agama Kristian ni, sama ada ditulis oleh orang Kristian maupun ditulis oleh orang Islam itu sendiri. Dan semua bahan-bahan itu sebelum dia nak ambil itu dia selidik dulu, dia kaji dulu. Dan dihalusi supaya benar-benar merupakan satu kajian yang ilmiah, perbahasan yang bernilai, tulen dan tidak berat sebelah. Dan manfaat kepada semua yang membaca. Dan hujah yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Shalabi ini adalah bernas dari kitab-kitab Injil dan juga kitab suci Al-Quran Al-Karim yang menyebut tentang peristiwa-peristiwa yang penting di dalam agama masing-masing. Di samping itu kita tengok bahawa peristiwa-peristiwa sejarah dan pendapat-pendapat dan penyelidik yang daripada timur dan barat turut juga diperkatakan, dan di samping itu dia juga menjelaskan tentang pandangannya, pendapatnya dan hujah-hujahnya. Jadi ini daripada buku dia. Jadi kalau boleh tolong belilah insya-Allah. Jadi dalam mukadimah dalam cetakan kedua, dia kata saya hidup selama 6 tahun di Asia. Bila sebut di Asia tu makna dia di Indonesia. Dan telah melihat berbagai-bagai kegiatan dakwah ataupun tabligh Kristian yang cukup aktif, yang menggila, meresap ke seluruh pelosok, terutamanya di Indonesia pada ketika itu dia jadi pensyarah. Dan dia sebut juga bahawa penganutan terhadap agama Kristian bukan sahaja bahaya kepada kita dari segi keagamaan, bahkan dia juga merupakan satu bahaya politik dan ekonomi kepada negara-negara Islam. Kemudian dijelaskan juga bahawa agama Kristian yang diajar oleh mubalik Kristian ini bukan agama sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa AS. So yang dibawa oleh mubalik Kristian ni, sebenarnya agama yang dibawa itu bukanlah agama Kristian yang kita faham dia datang daripada Nabi Isa AS itu sendiri. Jadi bab ni ana tangguh saat untuk minggu depan, kerana ana akan jelaskan tentang agama sebenarnya agama Kristian ni sebenarnya daripada siapa. Jadi agama Kristian yang diajar oleh mubalik Kristian ini bukan agama sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Tetapi Profesor Dr. Ahmad Shalabi dia jelaskan bahawa dia merupakan satu politik Kristian yang yang politik Kristian itu kita pernah ingat kan, dia ada tagline dia, Gold, Gospel dan Glory itu, 3G itu, yang bertujuan untuk mengikat negara-negara Asia dan Afrika dengan dunia barat. Tujuan dia menjajah, tujuan untuk menjajah. Dan juga bertujuan untuk mencipta idea-idea Kristian dalam negara-negara Islam, untuk menentang kaum muslimin dan fikiran Islam dalam semua bidang, politik, ekonomi, internasional, semua bidang. Apa-apa bidang sekalipun, itu tujuan dia sebenarnya. Jadi dia merupakan agama Kristian yang ada sekarang ni, merupakan politik Kristian itu sendiri. Dia bukanlah agama asli, bukan agama asli yang datangnya daripada Nabi Isa AS. No, kalau kita tengok. Sebab tu kalau kita tengok banyak Bible saja tu macam-macam jilid yang tidak sama. Kemudian
Walaupun kalau kita tengok, walaupun penjajahan politik itu ada yang telah berakhir, ada negara-negara Islam telah pun dimerdekakan. Tetapi oleh kerana sifat negara barat ni ialah sifat penjajah. Sifat yang kata apa, menindas, menekan dan memerintah negara-negara Islam. Terus cuba mengembalikan semula pengaruh-pengaruh Kristian ni melalui cara lain. Walaupun dah merdeka, tapi dia buat cara lain. Buat cara lain. Dengan yang kata melalui yang kata missionary Christian, dan juga melalui tali baru, melalui orang tengah yang terdiri daripada penduduk-penduduk tempatan. Dan semasa dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, ramai penduduk tempatan bersatu padu berjuang atas nama Islam. Kerana agama Kristian dianggap agama penjajah dan agama Islam sebagai agama yang menentang penjajah. Tetapi setelah penjajahan berakhir, suara kelompok Islam itu menjadi pudar dan kadang-kadang hilang. Kekuatannya di samping bertambahnya kelompok untuk menyebarkan agama Kristian dan berbagai cara itu memang sedang merebak luas. Kita tengok macam-macam lah. Kita dapati bahawa kalau kita tengok macam negara Mesir pada hakikatnya, walaupun kalau kita tahu negara Mesir, misalnya kita ambil satu contoh, dimerdekakan pada tahun 1922. Tapi hakikat dia masih lagi dijajah. Masih lagi dijajah. Masih lagi dijajah. Begitu juga negara kita, masih lagi dijajah. Sebab itu dari segi perundangan, walaupun walaupun ada perundangan undang, tapi asalnya ialah perundangan daripada England itu sendiri. Daripada England, itu yang kata nak ni. Cuma ditukarkan bahasa saja, tapi dari segi spiritnya sama. Perlembagaan dia sama. Yang kata nak ni. Jadi asasnya sama. Cuma yang spiritnya sama. Cuma dia tukar bahasa saja. Kalau kita lihat yang kata selepas negara-negara ni dimerdekakan, kita tengok balik macam mana penyebaran agama Kristian di Asia dan di Afrika Timur Jauh dan sebagainya. Macam mana dia buat? Yang pertama tu melalui mereka hantar rombongan ketua tokoh mau balik Kristian kepada negara-negara Islam ni. Dia hantar. Sampai sekarang kita tengok, sampai sekarang tak turun kepada negara Islam. Tengok. Ataupun dia ada kedutaan, dia terdiri daripada duta-duta ataupun Pesuruhjaya tinggi yang sebenarnya mereka ni kuat dengan agama Kristian. Dan mereka ni sebelum nak masuk kepada negara-negara Islam ni, dia mesti mempunyai first degree, sekurang-kurangnya first degree ataupun second degree daripada universiti yang kata Kristian ni. Dalam universiti Kristian ni kalau kita lihat di yang kata di dalam dunia ni, dia sebut atas nama University of America di Lebanon, di Mesir, di beberapa tempat, boleh kata banyak tempat yang kata di negara Islam di Afrika. Semua tu universiti itu semua ada. Kemudian penjualan, kemudian yang ketiga dakwah dia ataupun dakwah mereka juga melalui penjualan buku-buku Kristian secara murah dan dijadikan hadiah. Kemudian majalah-majalah Kristian diberi secara percuma. Majalah-majalah Kristian diberi secara percuma. Anda ingat masa anda tingkatan 6 tu, tingkatan 6 masa tu, dulu tu anda memang duk subscribe ada satu majalah Kristian daripada Australia, Plain Truth. Macam-macam. Tiap-tiap bulan dah dapat buku dia macam-macam. Free daripada Australia. Mana pun baca. Dalam masa tu tingkatan 6, kita nak baca lah, kita nak ni. Anda pun nak kata ni, sampai Bible tu pun anda dapat. Macam tu dakwah depa.
Siaran yang kelima tu siaran atau risalah Kristian secara orang kata dan naskah Bible diberi secara percuma. Macam tu depa bagi secara percuma. Ana ingat lagi waktu tingkatan 6 tu bila ana sebut kepada kawan-kawan classmate ana tingkatan 6 tu. Ana kata ana pernah baca Bible. Classmate ana ni mix lah, lelaki perempuan. Imagine depa ni duk ikut kita ni. Bukan saja depa nak depa pasal kerana kita baca Bible. Jadi depa kata dia ni boleh dikristiankan lah. Dia ikut kita ni 3 orang classmate daripada kita masuk ITM daripada first year, second year, third year sampai dia jaga kita keluar daripada ITM tu. Sampai nak bagi kerja pun dia cari kat kita. Dia tak putus asa. Bukannya sehari 2 hari. Ini 3 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Lower 6, upper 6. Lepas tu di ITM 3 tahun. Tiap-tiap kali cuti semester mereka mai rumah dan sebagainya. Tak putus-putus. Ui, betul-betul hebat sungguh. Tak putus asa. Tapi last-last mereka tahu kata anda ni dah mirip kepada dakwah Islam. Automatically mereka pun tinggal anda. Kemudian hospital Kristian, sekolah dan tadika Kristian didirikan. Banyak lagi sekolah-sekolah didirikan. Kalau di Malaysia saja anak nak cerita, dari segi aset. Ini anak ada bukti lah sebenarnya dari segi aset. Aset Kristian di Malaysia saja, Sabah Sarawak di Malaysia saja. Aset mana dia sekolah, tadika, lepas tu universiti, mungkin college dan sebagainya, hospital dan sebagainya, aset saja. Dan banyak-banyak kata ni lebih daripada 1 juta di Malaysia saja. Termasuk Sabah Sarawak. Itu anak tak bentangkan lagi ya. Kemudian beasiswa disediakan kepada siswi universiti dan IPT Kristian. Kan. Kemudian rombongan remaja dan belia yang berumur 16 hingga 18 tahun dibawa melawat ke US dan UK. Kemudian kata adanya siaran-siaran radio dakwah Kristian berkumandang di negara-negara Islam yang kata Afrika dan sebagainya, Asia. Sama juga. Cuma modus operandi sekarang ni dah berubah. Lah ni dia tak sama. Dia berubah. Dia berubah dalam bentuk lain. Dia mai dalam bentuk jadi konsultan di syarikat-syarikat yang ada dengan pakai tie dengan yang kata, tapi di sebalik tu dia ada daerah Kristian. Sekarang ni serangan-serangan yang dia mai Kristian, dia bukannya dia mai daripada barat. Sekarang ni dia menggunakan negara-negara timur seperti Korea, South Korea, yang kata Jepun tu, dia mempengaruhi remaja-remaja dengan K-pop-nya, dengan yang kata mempengaruhi yang kata remaja dengan macam-macam dia buat. Sekarang ni adanya budaya untuk nak mempersatukan generasi muda dengan generasi muda Malaysia dengan Korea. Itu satu hal sedang berjalan dengan giat. Lepas tu adanya membalik daripada Korea yang datang ke Malaysia dan sebagainya, daripada Jepun pun ada. Sekarang ni sedang giat. Jadi Profesor Ahmad Shalabi dia sebut bahawa saya merasa ada duka cita bahawa kaum muslimin dia tidak sedap ataupun belum berusaha secara maksimum untuk menentang kegiatan-kegiatan ini. Dan dakwah Kristian yang pasti akan merugikan kita dan negara kita. Dia kata dia sangat duka cita. Dia sedih. Dia kata kita tengok macam ni, yang kata pasal apa sedih? Pasal sebelum kemerdekaan adanya semangat untuk melawan penjajah tu atas nama Islam tu sendiri. Tetapi apabila diberikan kemerdekaan itu, semangat Islam yang kata sudah dia terborai habis. Itu yang kata. Kemudian satu perkara yang paling buruk ialah kegiatan Kristian di negeri Islam bertujuan untuk merosakkan generasi muda Islam dan menjauhkan penentangan Kristian di luar negara. Dan saya berharap seluruh tumpuan diberikan untuk menentang Kristian
sekurang-kurangnya menterjemah ataupun menerbitkan buku Islam menjelaskan tentang kepalsuan agama Kristian itu sendiri. Ini apa yang dia tulis ini merupakan daripada cetakan kedua. Atau cetakan kedua. Ini selepas dia diserang dalam cetakan yang pertama. Itu bila dia tulis ini dalam cetakan pertama tu, kemudian banyak serangan-serangan, lepas tu dia tulis balik di dalam mukadimah dalam cetakan kedua, itu yang dia ni. Kemudian dia tambah lagi bahawa antara buku-buku rujukan dia ni termasuklah dalam sumber-sumber rujukan dia ni yang ana senaraikan di sini. Pagan Christ, Sources of Christianity, semua ni dia banyak daripada penulis-penulis Kristian sendiri. The Life of Buddha, kata nak ni, Tarikh Al-Akhbar ni, semua ni orang Kristian walaupun nama Islam. Kata nak ni. Jadi Religion of the World, semua what is Christianity, semualah. Lepas itu orang kata. Jadi adalah orang kata antara rujukan-rujukannya. Dia banyak lagi, tapi ini yang anda sempat masuk dalam slide. Kita lihat dalam kata pandangan sekitar Isa Al-Masih dan agama Kristian. Jadi dia kata apabila kita membicarakan, sebelum kita nak masuk kepada topik Kristian, sebelum kita bicarakan tentang beberapa tokoh-tokoh penting. Iaitu menurut orang Islam, yang kata bila kita bicarakan, kita tokoh-tokoh penting, nabi-nabi yang ada, orang-orang yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Yang kata antaranya ialah Nabi Zakaria alaihissalam, yang merupakan seorang nabi Bani Israel dan umur dia lanjut 90-an, tetapi tidak dikurniakan seorang anak. Kemudian dalam satu peristiwa itu dia masuk berjumpa dengan Maryam dalam satu tempat bersemadi dan didapati adanya hidangan, makanan, minuman dan buah-buahan buah-buahan yang bukan musimnya. Yang bukan musimnya. Sehingga Zakaria bertanya kepada Maryam, dia kata, "Hai Maryam, bagaimanakah kamu mendapatkan ini?" Maka jawab Maryam, ini dalam ayat surah Imran ayat 38-39, "Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikenakinya dengan tiada terbatas." Di situlah Zakaria mendoa kepada Tuhannya yang tadi Muaz baca tadi, kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau keturunan yang baik-baik. Sesungguhnya Engkau mendengarkan doa ini." Lantas malaikat menyuruhnya ketika ia sedang berdiri mengerjakan sembahyang di mihrab, "Sesungguhnya Allah memberikan berita gembira kepadamu akan lahirnya seorang anak, iaitu bernama Yahya." Okey, kemudian lepas pada Zakaria kepada Yahya. Okay, kalau dalam Kristian Zakaria jugalah. Yahya dia panggil John lah. Dia John. Kalau dalam Kristian yang kata nak. Ini cerita Yahya ni sedih. Cerita Yahya ni sangat sedih kalau anak-anak ni. Jadi anak kepada Yahya ni, anak Zakaria, dikandung oleh ibunya yang tua, dalam surah Maryam tadi. Yang kata dia ni seorang terkenal dengan sifat takwanya. Sifat takwanya dan budi pekerti yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa yang ada pada Nabi Yahya alaihissalam itu. Dan dia sangat suka pada ilmu, dan kata dia menguasai ilmu dan menguasai kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu sendiri dia menguasai, sehingga dia tahu apa yang dari segi hukum-hukumnya semua dia kuasai. Dia kuasai. Sangat intelijen lah Nabi Yahya alaihissalam ni. Yang kata, kemudian dia kata, jadi sehingga Bani Israel ni menjadikan dia sebagai tempat rujukan
Karena dia ni seorang yang berani menyatakan kebenaran, Sehinggalah berlakunya satu peristiwa yang nak cerita di sini, mungkin antum dah tahu dah cerita, kita ulang lah. Diceritakan bahawa ada seorang gubernur daripada Palestin yang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Herodia dan dia ingin berkahwin dengan perempuan ni. Tetapi Yahya kata, dari segi kitab Taurat, hukum kitab Taurat, dia kata tidak boleh kamu berkahwin kerana ada hubungan, mungkin hubungan keluarga kau macam mana tak tahu. Tetapi orang kata, sedangkan ibu kepada wanita itu mengharapkan orang kata anak dia boleh kahwin dengan gubernur Palestin ni. Orang kata kemudian apa yang terjadi ialah wanita itu pun, wanita yang nak kahwin ini kata pun dia pun menggoda kepada yang kata gubernur Palestin ni. Dia menari-nari dan yang kata di depan, yang kata dia menari-nari di, yang kata di, bukan di depan gubernur tapi di depan bapa saudara. Dia nak minta tolong daripada bapa saudaranya, menari-nari dan mempersonakan, dan hingga dan paman, yang kata bapa dia ni, bapa saudara dia katanya, apa yang kamu nak sebenarnya? Yang cara-cara kamu menggoda aku ni, apa yang kamu nak? Dia kata, Herodia ni, perempuan ni, dia kata sebenarnya apa yang saya hendak ialah kepala Yahya yang selalu menghalang aku berkahwin dengan gubernur Palestin tu. Dia minta daripada bapa saudara. Dalam beberapa minit saja, dalam beberapa ketika saja, lepas pada tu bapa dia keluar, dia bawa kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dan yang kata dalam talam, dan dia bagi kepada wanita ini. Lepas tu barulah depa boleh kahwin sampai macam tu. Itu zaman dulu tu, bila menentang tu sampai permintaan macam tu sendiri. Ini mati dipancung ataupun dipotong ni yang kata kepala dia. Kemudian yang kata dalam tokoh yang lain juga ialah Maryam binti Imran. Kalau cerita dia, kalau kita baca sekali lagi, Ana jelaskan tentang Maryam yang kata binti Imran ni, seorang yang suci, yang bersih suci, yang jaga aurat dia, yang jaga orang kata ni, dan yang mana dia daripada keturunan Imran. Imran adalah pembesar daripada agama Bani Israel, dan isterinya mandul dan lanjut usia, dan sentiasa pohon untuk dikurniakan untuk mendapat seorang anak lelaki. Tetapi kata Allah kurniakan juga bayi, tetapi bukannya seorang lelaki, tapi seorang perempuan. Dia kata kalau dapat seorang perempuan, seorang lelaki ni, dia dah bernazar. Dia kata, aku akan letakkan anakku tu untuk untuk diserahkan kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu tempat suci, untuk tempat ibadah agama Yahudi pada ketika itu. Dan tak, dia kalau dapat anak tu, dia tak akan bagi buat kerja, kecuali kerjanya hanya saja untuk beribadah saja di rumah suci itu. Tapi tengok dia tak dapat anak lelaki, yang keluar ialah seorang wanita, seorang perempuan, iaitu yang dinamakan sebagai Maryam. Dan oleh kerana itu, maka Maryam pun diserahkan di Baitul Maqdis kepada bapa saudaranya, yang kata itu Nabi Zakaria, untuk menjaganya. Itu yang peristiwa ini dirakamkan dalam
dalam ayat 34 dan 37, ayat 44 nanti. Kata Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim, ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah berjanji bahawa anak dalam kandunganku akan diperuntukkan semata-mata beribadat kepada Engkau. Sebab itu terimalah ia daripada aku. Sesungguhnya Engkau mendengar dan mengetahui. Setelah ia melahirkan anak, dia berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, tetapi Allah lebih mengetahui anak yang dilahirkan itu. Tiadalah lelaki itu sama dengan perempuan. Dan aku menamainya Maryam. Aku pohonkan perlindungan kepada Engkau supaya dia dan keturunannya dipelihara daripada syaitan yang terkutuk. Tuhan menerimanya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan baik dan dipelihara oleh Zakaria. Dan setiap Zakaria masuk ke tempatnya di mihrab, didapatinya pada di sisinya hidangan makanan. Dan bertanya Zakaria, dari mana kamu dapatkan ini? Maryam menjawab, ini semua dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikenakinya yang tiada terbatas. Itulah berita ghaib dalam ayat ke-44. Itulah berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Engkau pun yang kata tiadalah di samping mereka. Ketika mereka membubuhkan pena mereka, siapa yang memelihara Maryam? Demikian pula engkau tidak pula di sisi mereka ketika mereka berbantah-bantah. Jadi ini tokoh-tokoh yang penting sebelum kita bicarakan tentang agama Kristian. Kemudian dalam buku ini, bila Ana tengah duk kepada antum yang baru join buku ini, Ana tengah duk kupas tentang buku ini yang agama masih yang ditulis oleh Profesor Ahmad Shalabi ini, kata nak ni. Jadi kepada yang tak ada boleh belilah daripada Shopee. Buku-buku ni dah kurang dah. Jadi sebelum dia dah habis dah, dia tak ada reprint lah. Buku ni yang Ana tahu memang tak ada reprint daripada Pustaka Nasional. Jadi dia makin lama makin habis lah. Jadi kalau boleh kita ambil lah. Ana pun tengok-tengok ada tinggal sikit lah. Jadi kalau boleh tolong dapat lah. Kemudian dalam buku ni berapa topik menarik. Kemungkinan Ana tak dapat nak habiskan semua. Ana akan kupas beberapa topik-topik yang penting di dalam buku ini saja. Iaitu tentang bagaimana pandangan beberapa topik iaitu tentang Al-Masih dalam kacamata orang Islam. Kemudian agama Masihi menurut pandangan orang Islam. Kemudian penyiksaan dan agama Masihi. Ini pun penting juga, kita kena tahu. Kita kena tahu bahawa sebelum agama Masihi ini, sebelum dia dijadikan sebagai agama rasmi Rom, yang kata mereka melalui banyak penyiksaan yang kata daripada orang Yahudi, daripada orang Rom itu sendiri. Kemudian barulah diiktiraf oleh kerajaan Rom. Tetapi apabila mereka berkuasa, mereka menyiksa orang lain lebih teruk lagi daripada yang mereka diseksa. Ini dalam perbincangan di sinilah. Kemudian Al-Masih dan agama Masih menurut pandangan orang Yahudi. Kemudian Al-Masih dan agama Masih menurut pandangan orang Masihi. Ini pun menarik juga. Sehingga Profesor Ahmad Shalabi dia kata dia pun sukar nak membincangkan tentang pandangan ini. Pandangan yang kata Al-Masih dan agama Masih daripada pandangan orang Masih. Dia kata sangat sukar. Dia sendiri menyatakan ini satu kenyataan yang kata daripada Profesor Ahmad Shalabi. Dan agama Masih yang kata dewasa ini dan agama Masih menurut kacamata penganut-penganutnya dan sebagainya. Jadi kemungkinan Ana saja sebut beberapa topik-topik penting, tapi Ana takkan cover semua. Cuma sekadar yang penting-penting saja. Ana akan cover untuk 2 minggu ni dengan minggu depan saja. Kemudian kita lihat balik dalam Al-Masih dalam kacamata orang Islam. Dalam kacamata orang Islam. Dalam kacamata orang Islam ni,
semuanya berpandukan kepada hujah dan dalil Al-Quran, hujah dan dalil Al-Quran Al-Karim. Kata ini yang menyebabkan kita beriman, kita beriman kepada nabi-nabi kita. Karena semua hujah-hujah tu ada dalil dia. Dan semua hujah dan dalil itu semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dia hujah ni dia tak sama. Kalau bila Profesor Ahmad Shalabi ni dia kata dia buat perbandingan dengan Bible dengan Old Testament dengan New Testament pun dia tak sama, dia tidak kuat seperti mana Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Misalnya dalam surah Maryam ayat 19 ni, Allah SWT berfirman dan kata, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu dan akan memberikan kepadamu seorang putera yang suci. Seorang putera yang suci. Kalau kita tengok yang kata dalam personality ataupun kepribadian yang kata Maryam alaihissalam tu sendiri, yang kata Maryam tu yang kata sendiri, yang kata dia seorang wanita yang suci untuk nak melahirkan seorang nabi itu sendiri. Jadi Allah SWT berfirman, aku ini adalah Tuhan utusan, iaitu daripada Jibril itu menyatakan kepada Maryam, akan memberikan kepadamu seorang putera yang suci. Kemudian Maryam jawab dengan suara keras bila dia jumpa dengan Jibril, dia tanya, dia kata, bagaimana saya akan memperoleh seorang putera sedangkan saya belum disentuh oleh seorang pun, dan saya pun bukan pula perempuan murahan ataupun perempuan lacur. Itu dalam ayat 20 surah Maryam 20. Kemudian jawab orang tu. Jadi Jibril ini dalam berupa orang lah yang kata nak ni. Dalam ayat 21, demikianlah halnya Tuhan kau telah mengatakan, hal itu bagiku amat mudah saja. Allah SWT jawab, bagi dia untuk nak menciptakan, nak lahirkan seorang tu cakap mudah saja. Hal ini akan kami jadikan sebagai satu petanda, satu bukti, ayat bagi manusia dan rahmat kurnia daripada kami. Dan jadilah ia seperkara yang telah ditetapkan. Seperkara yang telah ditetapkan. Kemudian bila dia dengar daripada kata-kata Jibril alaihissalam itu sendiri, maka Maryam rela menerima kurnia daripada Allah SWT, satu kurnia, satu pemberian daripada Allah SWT. Maka malaikat pun meniupkan roh dia dari atas bajunya dan bermulalah Maryam itu hamil. Dalam surah Anbiya ayat 91 yang kata, ingatlah kepada perempuan yang telah memeliharakan kesuciannya, Maryam. Kami hembuskan kepadanya dari roh kami dan kami jadikannya dan anak petanda ayat dari semesta alam. Ini dalam surah Anbiya ini penting. Ayat ini sangat-sangat penting. Ayat 91 ni sangat penting. Kenapa? Satu ayat yang kita akan membicarakan saat lagi yang nak menjelaskan kepada kaum Yahudi khususnya bahawa yang menjadikan manusia itu ialah datangnya daripada Allah SWT. Kerana orang Yahudi ini dia tak percaya, dia bersifat materialistik, kebenaran dia tengok cause and effect saja. Jadi dia tidak percaya. Kemudian yang kata timbul satu persoalan, dia kata bagaimana nanti kalau orang akan bertanya mengenai keadaan yang sebenarnya, macam mana dia nak jawab? Bila dia dah hamil, macam mana dia nak jawab? Sedangkan di dalam perutnya janin tu pun telah mula bergerak dalam rahim gadis tu, dan fikiran dan perasaannya telah mulai kacau dan mengikirkan apa yang akan dikatakan kepada, apa jawapan kita nak bagikan kepada orang Yahudi ini. Dan dia keluar daripada Baitul Maqdis
dan kembali ke desanya itu di Nazaret ataupun Al-Nasirah, dan kemudian dia tinggal di situ dalam satu tempat gubuk kecil, terpisah daripada orang banyak, terpisah daripada orang yang banyak dan terpisah. Tapi kalau kita tengok daripada sifat yang kata Maryam itu sendiri, kalau kita tengok dia ni selalu dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan dia sentiasa beribadat kepada Allah SWT. Sebab tu apa yang diminta semua Allah bagi kepadanya. Dia minta makanan apa semua, dia kata. Kemudian ketika hampir melahirkan anak itu, dia rasa sakit akan beranak dan dia keluar daripada desanya, bernaung di bawah sepohon kayu kering dan bersendiri, tidak ada teman, tidak siapa pun temannya. Dan disitulah Isa alaihissalam, Isa al-Masih dilahirkan. Ditatapnya putra yang suci bersih itu, tetapi pada penglihatan kaumnya dipandang sebagai satu hasil perbuatan yang keji, yang terkutuk. Jadi kaum Yahudi kata ini satu perbuatan yang keji. Dia mesti bercampur dengan mana lelaki. Itu tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang Yahudi. Maka dia pun mengeluh. Dia kata macam mana dia? Dia kata, Maryam menjelaskan dalam ayat 23, baiklah aku mati sahaja sebelumnya sehingga keadaanku ini menjadi hal yang dilupakan saja. Kemudian terfikir olehnya makanan dan minumannya yang dapat menggerakkan kelenjar teteknya untuk menghasilkan air susu yang diminum oleh putranya. Maka didengarnya suara malaikat menyeru dari langit. Dalam ayat 24-26 surah Maryam ni, supaya engkau jangan bersedih. Supaya engkau jangan bersedih, Maryam. Dia kata, sesungguhnya Allah menjadikan di bawah tempat engkau ni sebuah mata air yang mengalir. Dan goyangkanlah pohon kurma itu, dan dia akan menjatuhkan kepada engkau buah yang ranum masak, dan makanlah dan minumlah, dan tenangkanlah hatimu. Semuanya dalam pemeliharaan Allah SWT. Semuanya dalam yang kata dalam pemeliharaan Allah SWT. Jadi bila mana kesukaran makan dan minum sudah dapat diatasi, betapa pula dengan kemusykilan dengan tuduhan yang akan macam mana pula dengan kemusykilan untuk nak kata dengan tuduhan yang kita nak hadapi. Jadi apa yang akan dijawabnya? Sekiranya orang yang hendak menuduh dan menistakannya, maka dalam ayat 27, 28 surah Maryam tu, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perbuatan yang luar biasa. Wahai saudara Harun, bapakmu bukanlah lelaki jahat, ibumu bukan pula perempuan yang lacur. Kamu daripada keturunan yang baik yang dipilih oleh Allah SWT. Tetapi malaikat telah mengajar. Maryam bagaimana menangkis tuduhan yang kata itu, dan dia harus pada yang kata malaikat kata kamu jangan cakap, harus tutup mulut, dan dengan isyarat diserahkannya jawapan itu kepada putra kecil ni dan diserahkan kepada Nabi Isa AS dalam keadaan kecil ni, dalam keadaan yang baby ni, kata anak ni. Kemudian ucapan putranya yang indah adalah satu mujizat yang luar biasa. Inilah satu peristiwa yang mana orang Yahudi sendiri dia kata, tapi dia habaq kepada Maryam, kamu jangan cakap, biar anak ni yang cakap. Maka dalam ayat yang ke-26 surah Maryam, sekiranya ada orang yang melihatmu bertanya, maka jawablah bahawa aku telah berjanji bernazar kepada Allah yang Maha Pemurah untuk berpuasa. Dan aku tidak akan berbicara dengan siapa pun. Aku tidak berbicara dengan sesiapa pun. Kalau kita tengok sifat-sifat kepada Maryam ni, dia terpencil, dia dalam keadaan beribadah, dia berpuasa, dia tak cakap banyak. Yang kata ini, yang kata ni. Kemudian tak kala dia dikerumuni oleh kaumnya, bertanyakan akan perbuatannya, dia pun tetap menutup mulut, dia tak cakap. Sambil mensyaratkan kepada mereka supaya tanya budak ni, tanya bayi ni, tanya bayi yang kecil.
Dan dalam surah Maryam ayat 29 hingga 33, mereka berkata, bagaimana kami akan mendapat cakap dengan bayi yang masih dibuayan. Dan tiba-tiba berkata Isa, satu bayi, sesungguhnya aku ini hamba Allah, diberinya aku kitab Injil, dan dijadikannya aku nabi, dijadikannya aku seorang yang berkat berguna di mana saja dan di mana saja aku berada, dan diperintahkannya aku mengerjakan sembahyang, mengeluarkan zakat selama aku hidup. Aku akan berbakti kepada ibuku. Tiadalah aku dijadikan seorang yang sombong lagi penderhaka, dan selamatkan diriku ketika dilahirkan dan ketika mati dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali kelak. Jadi ini yang diucapkan oleh Nabi Isa AS. Kemudian ada sebahagian kecil daripada Bani Israel ini dia percaya. Tetapi sebahagian besar daripada Bani Israel yang tidak percaya, yang bimbang dan tidak percaya, dan mereka ni tak mau percaya langsung kepada Maryam dan Nabi Isa AS. Mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa ni adalah anak lacur. Mereka tetap mengatakan Maryam ni seorang yang pembohong besar. Jadi kemudian yang kata kemudian kalau kita tengok apakah yang kata sebab yang kata Isa dilahirkan dalam keadaan luar biasa ini. Apakah sebab maka Isa dilahirkan dalam keadaan luar biasa? Jadi dalam menurut yang kata yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Zahrah ni dalam kitabnya Muhadarat fin Nasariyah, Nasarniyah, peristiwa ini merupakan satu yang menakjubkan, yang luar biasa, terutamanya untuk kaum Yahudi. Memang sesuatu yang luar biasa. Karena kaum Yahudi merupakan manusia dan bangsa materialis, kebenaran. Dia ni benda yang dia nak tengok benda ya. Dia tak percaya pada yang lain-lain. Dia tak percaya pada yang lain. Yang selalu percaya kepada cause and effect, sebab dan dengan akibat. Dan mereka dipengaruhi oleh falsafah sebelum tu, para falsafah Yunani tentang kejadian alam berpangkal kepada sumber yang pertama. Tetapi Allah memberikan bukti-bukti dan keterangan bahawa kudrat ilahi yang mula-mula dulu terjadi sebelum mengata jadinya sebab dan musabab. Sebab dan musabab. Kudrat, iaitu daripada Allah SWT itu sendirilah yang akan yang menentukan sebelum datangnya sebab dan musabab. Sebab itu yang dalam peristiwa kelahiran Nabi Isa AS merupakan satu pengajaran kepada orang Yahudi yang tidak percaya kepada roh. Dia tidak percaya kepada roh. Dia tidak percaya kepada alam lah yang gaib-gaib ni, dia tak percaya. Sebab tu orang Yahudi kebanyakan yang ada lah ni sampai sekarang ni, kalau kita lihat mereka ni semua ni ateis, dia tidak percaya. Sebab tu dia percaya kepada sains, dia kepada teknologi dan sebagainya. Dan ini dijelaskan bahawa Yahudi mengingkari dan menafikan kewujudan roh dalam kewujudan mereka. Ini yang kata kita lihat kejadian yang kata kelahiran Nabi Isa AS ni satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana selama ini walaupun cuba dijelaskan oleh Nabi Musa AS sebelum ini tentang kewujudan Allah SWT itu sendiri, tetapi mereka tidak mau. Mereka masih lagi nak tengok benda yang zahir. Mereka masih lagi nak tengok Tuhan dalam bentuk lembu betina itu sendiri. Mereka nak tengok dalam bentuk zahir saja yang mereka percaya. Lain daripada itu dia tak mau. Ini sifat yang ada pada orang Yahudi sampai sekarang. Jadi yang kata, anda rasa yang itulah yang pada malam ni anda dapat sampaikan sebagai permulaan kepada perbincangan pada malam ini, yang merupakan
kupasan daripada buku ini, iaitu buku Profesor Dr. Ahmad Shalabi, kepada antum yang boleh dapat. Dah ada, kalau ikut tahun ni dah 56 tahun dah, lebih pada setengah abad. Tetapi dia ni seorang akademik. Dia ni seorang yang memang teliti lah, sangat-sangat teliti yang kata ni, dan dalam banyak-banyak buku ana pujilah kata nak ni. Dan mungkin ada lagi buku-buku lain, bukan nak tak kata dia saja, tapi ada lagi buku-buku lain. Tapi yang kata mungkin untuk permulaan kita memahami yang kata tentang agama Kristian, agama ni, kadang-kadang bila yang kata, jadi kita jadikan dia sebagai rujukan dalam perbincangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dalam kuliah IPT ni ana tengok bahawa bila anda nak membincangkan tentang apa, bawa kepada perbincangan Kristianiti dan sebagainya, maka kita tidak ada bahan-bahan ilmiah seperti ini. Sebab tu orang kata, dan mungkin orang kata ni, jadi ana pun pada tahun lepas 2 kali kita buat kuliah tentang Kristianiti, tapi yang kata belum lagi kita melihat dalam penyampaian secara akademik. Jadi itu sebab tu ana cari juga sampai jumpa, supaya bila kita nak menjelaskan tentang agama Kristian ni sebenarnya agama apa. Jadi pada minggu depan ana akan cuba menjelaskan tentang agama Kristian yang ada ni sebenarnya bukanlah agama daripada Nabi Isa AS. Agama ini ditulis dan dicipta oleh Paul, yang mana Paul sendiri tidak pernah pun berjumpa dengan Nabi Isa AS. Tak pernah pun. Berapa ratus tahun baru dia tulis. Kemudian dia masuk daripada dalam Bible, dalam the Old Testament tu, dan kata dengan New Testament tu semua, dia masuk semua elemen-elemen daripada Yunani, daripada Yahudi, semua kata ni di dalam kitab Bible tu. Sebab tu kalau kita tengok kitab Bible tu, kalau antum bisa baca Bible tu, memang kita tahu bahawa itu tulisan daripada manusia tu sendiri. Ana kadang-kadang bila jumpa Bible di hotel-hotel, ana ambil, ana baca. Ana baca kadang-kadang last kali ana baca tahun bila ana tak tahu, ana tak ingat Bible tu ada dalam laci kan. Ana baca, tengok yang ni apa penerbitan Gideon. Baca yang kata sampai ke peringkat ana kata, ish, kalau macam ni punya Bible aku boleh tulis, kata. Yang kata macam tu. Jadi dia memang kita tahu bahawa yang kata dia bukannya daripada wahyu, dan dia ditulis oleh manusia. Itu sendiri. Sebab tu kita tengok bahawa kitab Bible yang ada tu, kitab-kitab yang ditulis oleh manusia tu sendiri. Sebab tu dia ada banyak version yang berbagai-bagai. Ni tafsir macam ni, yang ni tafsir macam ni. Sedangkan Al-Quranul Karim, yang Allah memeliharanya, yang kata sampailah yang kata akhirat nanti, bahawa kitab suci ini yang kata tidak ada pun pindaan-pindaan. Begitu dia bermula dengan bismillah dan diakhir dengan minal jinnati wan nas. Semua daripada yang kata 114 ayat tu, surah tu sendiri yang kata nak ni. Jadi ini yang satu keunikan yang ada lah. Yang kata nak ni satu mukjizat yang kata daripada Allah SWT itu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok di Eropah sekarang ni jadi satu isu besar. Kerana bilangan kata ni apa? Yang kata orang Eropah yang mula masuk revert kepada Islam tu bertambah-tambah, setiap hari bertambah-tambah. Tadi pun ana buka YouTube tentang di Belgium, di Brussels tu sendiri. Brussels tu sendiri dia ada 450,000 orang Islam. Yang kata di Brussels tu sendiri, di Belgium. Jadi makin lama orang barat dah mula menerima kata nak ni. Jadi yang kata sebab tu kita tengok
kata Kristian, dan dah longgar dalam banyak aspek. Kita tengok gereja-gereja pun dah kosong dan yang digantikan dengan masjid-masjid, dan diganti dengan masjid-masjid. Dan sebab tu orang kata orang Kristian dia bersikap, kalau kita tengok apa yang dilakukan kepada orang Islam sekarang ini, kalau tengok nanti dalam satu topik tentang penyesaan itu sendiri, bahawa bagi mereka tu, yang kata sebelum mereka yang ada sebagai yang kata, mereka diseksa. Sebab tu bila mereka terima penguasaan tu, mereka kata kita kena buat lebih zalim daripada yang kita nak ni. Sebab tu dia buat kepada umat-umat Islam. Sebab tu dia bunuh, kata dia hancurkan, sebab tu orang kata nak ni. Sebab tu kalau kita tengok apa yang dibuatkan oleh US, oleh yang kata Britain, Perancis, yang kata terhadap umat Islam tu, berapa juta yang telah dibunuh oleh mereka. Berapa juta. Di Syria kita tengok apa jadi, di Palestin tengok apa jadi, di Yaman dan sebagainya. Tengok semuanya yang kata ni. Lepas tu kita tengok yang berlaku sekarang ni, kita tengok perjualan senjata sedang berlaku dengan hebatnya. Semata-mata menuju kepada negara-negara Islam itu sendiri. Negara-negara Islam itu sendiri. Itulah hasrat mereka sebenarnya. Yang kata. Tapi serangan-serangan mereka ni sebenarnya sekarang ni banyak tertumpu kepada 3 negara besar sekarang ni. Terutama di Malaysia, di Indonesia dan juga di Bangladesh. Kenapa negara-negara ni jadi sasaran? Kerana negara-negara inilah yang masih lagi berpegang kepada sistem pendidikan asal, kitab-kitab yang asal, yang kata nak ni, yang mereka kata ini satu yang cukup bahaya. Ini cukup bahaya. Sebab tu mereka pun bawa membalik mereka ni daripada Jepun, daripada South Korea dan sebagainya. Dan mereka cuba macam-macam lah sekarang ni. Jadi wallahualam, yang kata pada malam ni itulah sedikit yang anda dapat sampaikan. Jadi pada minggu depan kita akan bicarakan sedikit, kupas balik yang kata tentang agama Kristian yang ada ni, bukan sebenarnya agama daripada Nabi Isa AS. Jadi kalau antum kajian juga, tengoklah kata YouTube yang dijelaskan oleh Ahmad Didat, Zakir Naik dan sebagainya, memang banyak menjelaskannya lah. Kemudian anda juga ikuti tentang beberapa YouTuber itu sendiri yang memeluk Islam, yang kata daripada Kristian memeluk Islam. Bahawa ni ada seorang wanita daripada Jerman, dia memeluk Islam. Dia dah ikut setahun. Yang kata dia ikut setahun, kemudian dia pergi ke Turki pada pada bulan Januari baru ni. Kemudian dia sampai di Turki, dia pergi dekat Masjid Hagia Sophia tu sendiri. Semata-mata dia nak dengar azan. Dia dengar azan. Dia kata selama ni dia dengar daripada YouTube ya, tapi dia nak dengar daripada real. Dia dengar tu. Dan lepas tu dia beritahu kawan dia hasrat untuk nak masuk Islam. Kemudian dia buat syahadah dia di masjid tersebut. Jadi alhamdulillah. Ada lagi yang lain-lain pun samalah. Ada lagi. Jadi wallahualam, yang benar itu daripada Allah SWT. Kekurangan dan yang kurang-kurang itu daripada anak sendiri. Dan anak rasa di sana di kalangan tu semua yang lebih baik daripada anak, mungkin dapat kata memberilah apa-apa teguran dan sebagainya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ucap kepada Ismail Ibrahim atas kongsian berkenaan dengan ada siri satu kan, siri satu asal agama Nasrani, insyaAllah. Jadi untuk awal ni permulaan yang baik lah untuk kita tahu balik, kita dah ambil daripada macam Ismail kata tadi, kita nak bincangkan dalam lebih kepada akademik kan, insyaAllah. Jadi insyaAllah mungkin kita akan buka pada sesi soal jawab mungkin, insyaAllah. Jika ada pendengar yang ingin tanyakan soalan, insyaAllah diajukan di ruangan chat ataupun
buka mic insyaAllah. Kita bagi dalam 1 minit. Nota tu Ana dah bagi dekat Muaz dan tim dia. Jadi siapa yang nak minta nota yang Ana ni boleh minta daripada Muaz lah, insyaAllah. Jadi minggu depan Ana akan sediakan nota untuk minggu depan lah, insyaAllah. So Ana, saya boleh tutup kot. Kita tak ada soalan.